Baik, kita pergi ke segmen ini ya. Dan segmen ini tuan-tuan boleh ambil. Dan ulasan yang saya boleh bawa nanti, insyaAllah benda ni boleh diutarakan, boleh digunakan. Dan saya akan melihat daripada aspek undang-undang, benda ni agak teknikal sedikit. Benda ni agak teknikal sedikit. Harap bersabar tuan-tuan, terutama dengan TikTok yang mungkin tak nampak, dan juga dekat Twitter yang tak nampak apa yang saya presentkan di dalam PowerPoint. Tapi tuan-tuan boleh pergi ke YouTube atau Facebook saya selepas ini untuk lihat apa yang saya presentkan di dalam PowerPoint. Baik, berkenaan dengan isu Muhyiddin Yassin, sebelum kita isu Muhyiddin Yassin, kenyataan daripada siapa? Kenyataan daripada Hamzah Zainuddin. Hamzah Zainuddin menggesa supaya semak pendakwaan terpilih, tetapi AG tolak gesaan Hamzah. Jabatan Peguam Negara hari ini menegaskan jabatan itu tidak mempunyai sebab atau alasan yang munasabah untuk meneliti semua kes yang telah didakwa di mahkamah. Peguam Negara Tan Sri Idrus berkata, setiap keputusan untuk pendakwaan dibuat setelah meneliti dan menimbang dengan sepenuhnya semua keterangan yang ada dan dibentangkan oleh agensi-agensi penguatkuasa serta menurut undang-undang berkaitan. Tidak terdapat campur tangan politik atau tekanan untuk memulakan apa-apa pendakwaan. Ini berlaku saja apa orang kata, terdapat satu kenyataan bahawa sekarang ini Muhyiddin Yassin telah dibebaskan daripada kes apa orang kata salah guna kuasa. Saya tak komen hari tu kan. Oh, orang-orang PAS pun, orang PN pun geng-geng abah ni kan. Abah kau kan bersorak, dia kata tengok kerajaan kejam, tengok kerajaan ini pendakwaan terpilih. Baik tuan-tuan, saya nak bacakan, kemudian kita akan pergi kepada the main factor yang kita nak bawa. Adakah ini pendakwaan terpilih atau apa? Baik, kes salah guna kuasa mahkamah bebas lepas Muhyiddin Yassin. Presiden Muhyiddin Yassin berjaya dalam permohonannya untuk membatalkan 4 pertuduhan salah guna kuasa bagi parti itu yang dikaitkan dengan program Jana Wibawa. Hakim Mahkamah Tinggi Muhammad Jamil Husin memutuskan bahawa pertuduhan ke atas bekas Perdana Menteri itu adalah cacat, tidak berasas dan kabur serta tidak selaras dengan kanun tata jenayah atau CPC, Criminal Procedure Code. Katanya pertuduhan itu tidak mendedahkan bukti-bukti yang mencukupi mengenai kesalahan yang didakwa mengikut Akta SPRM 2009. Baik. Now, sebenarnya apa yang berlaku? Saya akan membawa perkara ini dan tuan-tuan boleh nilai sendiri apakah yang berlaku. Baik, kita tengok kan, pertuduhan terhadap Muhyiddin Yassin. Baik, dia ada 4 pertuduhan. Saya tak akan baca secara detail, tapi yang ni saya boleh bacakan sebagai rujukan yang pertama saja. Lepas tu kita akan skip through secara pantas. Bahawasanya kamu di antara 8 Februari sehingga 25 Februari 2021 dan 5 Februari 2021 di Pejabat Perdana Menteri Blok Utama Bangunan Perdana Putra Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan di dalam wilayah Persekutuan Putrajaya sebagai seorang pegawai awam, iaitu Perdana Menteri dan Presiden Parti Bumi Bersatu, telah menggunakan kedudukan kamu untuk satu suapan, iaitu wang berjumlah 200 juta daripada Bukhari Equity Sdn Bhd bagi sekutu kamu, iaitu Parti Pribumi Bersatu Malaysia. Oleh demikian, kamu telah melakukan satu kesalahan di bawah Seksyen 23 Akta Suruhanjaya 2009 yang boleh dihukum di bawah Seksyen 24 Sub 1 Akta yang sama. Apabila disabitkan kesalahan, hukumannya dipenjara selama tempoh tidak melebihi 20 tahun dan didenda tidak kurang daripada 5 kali ganda jumlah atau nilai suapan yang menjadi hal perkara kesalahan itu jika suapan dan seterusnya. Dan tuduhan kedua, di antara Mac 2020 dan Ogos 2021, di bawah ini telah menerima RM1 juta daripada Nepturis Sdn Bhd. Kemudian di antara Mac 2020 dan Ogos 2021 telah menerima satu suapan berjumlah RM19.5 juta daripada syarikat Manfur Sdn Bhd. Dan juga pertuduhan keempat, daripada Mac 2020 sehingga Ogos 2021 di Pejabat Perdana Menteri telah menerima sejumlah wang iaitu 12 juta daripada Azman bin Yusof bagi sekutu kamu yang kemudian didakwa di bawah seksyen yang sama. Keempat-empat ni didakwa di bawah seksyen yang sama. Hukuman. Apabila hukuman sama, now, apa masalahnya tuan-tuan? Kalau kita tengok di dalam CPC, Criminal Procedure Code, CPC ni, Criminal Procedure Code, lihat bahawa terdapat prosedur untuk membentuk tuduhan. Kita kena, siapa yang belajar undang-undang, siapa yang belajar undang-undang, kalau dia belajar undang-undang, ini benda yang paling basic. Nak form the charge ni, kita nak forming the charge tu adalah benda yang paling basic dalam kita nak jadi pendakwa raya. Atau terutama nak jadi pendakwa raya, even kalau kita peguam bela kena faham lah bagaimana nak argue benda ni. Now, kenapa benda ni basic? Saya kata benda ni kalau kita first year pun kita belajar.
CLP lah kita belajar, atau final year degree di dalam Malaysia kita belajar. Now, di dalam CPC, Section 152 dan 152 kan, yang pertama perlu menyatakan kesalahan. Okey, ada tak kesalahan? Ada. Dia melakukan suapan. Kedua, akta dan undang-undang dan seksyen kesalahan. Ada tak? Ada. Masa bila dia lakukan? Ada. Tempat? Dia ada. Tertuduh, iaitu Muhyiddin Yassin. Now, isu dia, in breach of trust shall not exceed more than 1 year. Apabila sesuatu itu melakukan kesalahan pecah amanah, maka tarikh di mana dia nak dituduh itu tidak boleh lebih daripada 1 tahun. Kalau lebih, maka hendaklah dipecahkan seksyen tersebut. Okey. Contohnya di dalam kes inilah, so kena pecah dalam contoh diberikan. Now, seksyen pertuduhan kesalahan menggunakan jawatan di bawah Akta SPRM dia letak di bawah seksyen 23. Kan? Dia kata mana-mana pegawai badan awam yang menggunakan jawatan atau kedudukan untuk apa-apa suapan, maka pertuduhan ini diletak di bawah seksyen 23. Tetapi bagi saya, seksyen 23 ni tak cukup. Sepatutnya pendakwaan letak satu lagi seksyen, iaitu seksyen 16. Seksyen 16 adalah seksyen kesalahan menerima suapan. Mana-mana orang selain atau melalui atau bersama dengan mana-mana orang lain secara rasuah meminta atau menerima atau bersetuju untuk menerima bagi dirinya atau bagi mana-mana orang, atau secara rasuah memberikan, menjanjikan atau menawarkan kepada orang mana-mana yang sama bagi faedah orang itu atau bagi faedah orang lain, maka dikira telah melakukan satu kesalahan rasuah. Maksudnya sama ada dia bagi dirinya sendiri ataupun menerima bagi orang lain. Kan, dia tak terima tetapi dia ada kuasa, dia terima tetapi dia bagi pada orang lain. Contoh dalam kes ini, Muhyiddin Yassin Perdana Menteri. So dia kata dengan menggunakan kuasa dia, maka dia kata bagi duit itu kepada Bersatu. Dia tak dapat duit itu, personally dia tak dapat. Di dalam pertuduhan ini, personally of course dia tak dapat. Tetapi dia bagi kepada orang lain menggunakan kapasiti dia sebagai Perdana Menteri. Now, isu dia apa tuan-tuan? Isu dia apa? Isu dia ini. Kecacatan apa yang terdapat di dalam? Yang pertama yang saya nampak, masa yang terlalu luas, iaitu setahun. Kalau kita tengok di dalam pertuduhan keempat, Mac 2020 sehingga Ogos 2021, itu dah lebih daripada setahun. Itu sendiri dah lebih daripada setahun. Okey? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, Seksyen 16 dan 23 perlu diletakkan di situ. Ini kalau DPP tengok saya punya live ni, tolong ambil perhatian. Yang ketiga, yang ini penting. Kesalahan tadi tanpa menyatakan kaedah kesalahan. Kaedah kesalahan. Dia kata sebagai seorang pegawai badan awam, Perdana Menteri, Presiden Pemimpin telah menggunakan kedudukan kamu untuk satu suapan, iaitu wang berjumlah 200 juta ringgit daripada Bukhari Equity Sdn Bhd bagi sekutu kamu, iaitu Parti Peribumi Malaysia. Yang ini, dia tidak menyatakan spesifik apa yang dilakukan. Nah, kalau saya sebagai DPP, saya akan buat macam ni. Sebagai seorang pegawai awam, Perdana Menteri Malaysia telah menggunakan kedudukan kamu untuk satu suapan berjumlah 200 juta daripada Bukhari Equity dengan menjanjikan akan membatalkan penarikan pengecualian cukai Bukhari, Yayasan Bukhari, bagi sekutu kamu, iaitu Parti Peribumi. So, dia kena tambah perkataan ni je, tuan-tuan. Dia kena tambah perkataan ini sahaja, maka daripada situ baru dia boleh dikatakan tak. Ni contoh ni pertuduhan pertama. 2, 3, 4 pun dia kena tambah perkataan yang ini saja. Sebab ini melibatkan apa? Criminal breach of trust. Melibatkan pecah amanah. Melibatkan suapan. Maka perlu diperincikan tentang manners of the offence dipanggil. Di bawah Seksyen 153. Manners of the offence itu perlu dinyatakan. Nah, apa yang judge betul lakukan? Yang pertama, betul lah dia menolak. Hakim Mahkamah Tinggi betul lah dia menolak pertuduhan tersebut. Betul. Dia menolak tuduhan tersebut. Charges tersebut defektif, kita kata. Charges tersebut defektif. Tetapi silapnya adalah apa yang hakim silap lakukan, dia memberikan DAA. Apa itu DAA? Discharge amounting to acquittal, ataupun dibebas dan dilepaskan. Dia bebas dan lepaskan. Sedangkan dalam kes di mana charges itu tersilap ataupun defektif, contohnya kes Anwar Ibrahim dahulu, kalau kita tengok, dia sepatutnya bagi DNAA, discharge not amounting to acquittal. Dilepas tapi tidak dibebaskan. Erti kata dia boleh didakwa semula. So, apa yang Mahkamah Rayuan boleh lakukan? Yang pertama, kalau Mahkamah Rayuan boleh kata pertuduhan itu tidak cacat. Dia kata tak ada, tak cacat. So, kalau dia kata tak cacat, maka kembali ke Mahkamah Tinggi dan perlu diadakan
trial, perbicaraan penuh perlu dilakukan. Atau menyatakan ada cacat. Dia kata betul bahawa apa yang dilakukan oleh Mahkamah Tinggi itu betul, tetapi silap dalam memberi DAA. Sepatutnya DNAA. Sepatutnya dibebas tanpa dilepaskan. So kalau itu DNAA, dibebas tanpa dilepaskan, maka boleh dikembalikan kepada Peguam Negara untuk meminda pertuduhan berdasarkan kepada perkara 145 pasal 3, di mana Peguam Negara mempunyai kuasa yang amat luas, sama ada untuk orang kata apa, menurut budi bicaranya, memulakan, menjalankan, memberhentikan apa-apa prosiding bagi satu kesalahan selain prosiding di Mahkamah Syariah, Mahkamah Anak Negeri atau Mahkamah Tentera. Maka Peguam Negara mempunyai satu kuasa yang amat luas sebenarnya untuk nak amend benda tersebut. Dan setelah di-amend, kembali ke Mahkamah Tinggi untuk memulakan kembali prosiding pertuduhan. Itu sebenarnya boleh dilakukan hari ini. Sepatutnya ini yang dilakukan dalam perkara ini, dan sepatutnya ini yang kita nak kena kena yang dalam Mahkamah Rayuan nanti yang kita menarik untuk kena lihat. Baik.